Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Bersama Cikgu Robert Peter, guru geografi Anda. Kita masih lagi dalam bab 5, tapi bahagian yang ketiga, yaitu tentang kesan pergerakan kerak bumi. Jadi yang ini kita tengok standard pembelajarannya adalah membincangkan kesan-kesan pergerakan bumi. Kesan pergerakan kerak bumi. Permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plate. Plate tersebut terbahagi kepada dua, yaitu plate daratan dan plate lautan. Lapisan plate bumi berada di atas lapisan mantle. Jadi pengaruh arus perolahan di lapisan mantle menyebabkan plate bumi bergerak. Jadi pergerakan kerak bumi atau plate melibatkan proses pertembungan dan pencapahan. Proses ini seterusnya menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi. Itu adalah kesan pergerakan kerak bumi. Seterusnya kita lihat hanyutan benua. Apa yang Anda tahu tentang hanyutan benua? Pencapahan atau pemisahan plate menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Walaupun proses pemisahan plate terjadi dengan sangat perlahan, ahli sains membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Coba kita perhatikan rajah ini. Kira-kira 200 juta tahun dahulu, kita boleh lihat bumi kita ini benuanya adalah bercantum. Benuanya bercantum. Kemudian 135 juta tahun dahulu pula kita akan lihat benua kita sudah terpisah. Benua kita sudah terpisah. Kalau kita bandingkan rajah yang pertama ini benuanya bercantum, kemudian rajah yang kedua kita lihat terdapat pemisahan benua di sini. Kemudian sekarang benua kita sekarang kamu boleh lihat sudah terpisah jauh. Sudah terpisah jauh. Jadi kita boleh bandingkan benua kita yang awal dahulu, yang kedua, dan benua kita sekarang. Seterusnya, apa itu gunung lipat? Gunung lipat pergerakan dan pertembungan plate bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Pergerakan dan pertembungan itu berlaku apabila terdapatnya daya mampatan pada kerak bumi. Tolakan serta himpitan dua plate dari arah bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat, seterusnya membentuk banjaran gunung lipat. Sebelum berlakunya gunung lipat, sebelum adanya daya mampatan, keadaan bumi ataupun kerak ini macam ini. Seterusnya, kesan daripada daya mampatan menyebabkan
akan menyebabkan daya mampatan menyebabkan berlakunya herotan ini. Tolakan serta himpitan dua plate dari arah bertentangan ini menyebabkan kerak bumi termampat, seterusnya membentuk banjaran gunung lipat. Paham? Ini daya mampatan daripada dua arah ini masing-masing menolak arah yang sama, membentuk kesan daya mampatan menyebabkan berlakunya herotan ini. Jadi membentuk gunung lipat. Jelas? Seterusnya kita lihat gunung bongkah. Apa itu gunung bongkah? Gunung bongkah terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran atau sesaran. Gelinciran atau sesaran. Proses gelinciran biasanya berlaku di sempadan plate bumi, di daratan atau di lautan akibat pengaruh daya tegangan atau mampatan. Ini dinamakan daya tegangan. Daya tegangan ini arahnya berlawan. Satu pergi ke arah kiri, satu pergi ke arah kanan. Jadi yang tengah-tengah ini apa yang akan terjadi? Berlakulah gelinciran. Jadi gelinciran ini dinamakan lurah gelinciran. Bila ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, jadi tengah ini akan jatuh membentuk lurah gelinciran. Bila sudah jatuh, kawasan yang masih di atas ini dinamakan gunung bongkah. Gunung bongkah. Kemudian lurah gelinciran ini dinamakan lurah gelinciran. Kawasan jatuh ini tadi dinamakan lurah gelinciran. Lurah gelinciran. Jadi beginilah bagaimana terbentuknya gunung bongkah. Kemudian seterusnya kita tengok bagaimana kejadian gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertemuan dan himpitan antara plate. Dan proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plate. Kejadian gempa bumi di dasar laut berpotensi mengakibatkan tsunami. Jadi kita boleh lihat di sini zon gempa. Zon gempa ataupun pusat gempa dia di sini berlaku akibat daripada daya tekanan, pertemuan dan himpitan antara plate ini. Ada plate lautan. Kita lihat tengok sini plate lautan, dia bertemu di sini, bertembung. Dia menghasilkan gegaran. Bila berlakunya gegaran di sini, dia akan menghasilkan tekanan. Tekanan menghasilkan satu kejadian gempa bumi di dasar laut, dan kejadian gempa bumi ini boleh mengakibatkan tsunami. Jadi gelombang tsunami boleh mencapai kelajuan sebuah jet, yaitu melebihi 800 km sejam di dalam laut. Di laut dalam. Gelombang tsunami dapat menyeberangi lautan Pasifik dalam masa
kurang daripada 1 hari. Kita boleh bayangkan kelajuan sebuah jet 800 km sejam. Betapa lajunya pergerakan gelombang ini. Seterusnya kita lihat pembentukan gunung berapi. Macam mana gunung berapi terbentuk? Berlaku apabila berlakunya pertemuan dua plat yang mewujudkan zon benam. Mewujudkan zon benam. Salah satu plat akan terjunam ke bawah. Salah satu plat akan terjunam ke bawah. Seterusnya bertemu dengan lapisan mantle. Zon benam sini dia bertemu dengan lapisan mantle. Kemudian proses tersebut akan membentuk magma dan lava. Magma dan lava. Kemudian plat yang terangkat akibat pertemuan akan membentuk gunung dan rekahan. Plat yang terangkat tadi, bagian ini, plat yang terangkat akibat pertemuan akan membentuk gunung dan rekahan. Jadi terdapat rekahan di sini. Jadi cecair magma akan keluar memenuhi rekahan pada plat bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Jadi lapisan mantle di bawah ini akan keluar melalui rekahan yang wujud. Dia akan menjadi magma di dalam gunung berapi ini. Magma ini akan mengalir keluar. Bila dia keluar ke permukaan bumi, dinamakan lava. Jadi bila lava ini membeku, bila dia sejuk membeku, dia akan menghasilkan gunung berapi. Proses yang berulang lava ini turun dan menyejuk, dia akan menyebabkan gunung berapi ini semakin tinggi. Boleh? Jadi coba perhatikan sekali lagi. Ini adalah plat. Pertemuan plat 2 ini, satu akan turun ke bawah, bertemu dengan lapisan mantle, menyebabkan berlakunya rekahan di kawasan ini. Bila terdapat rekahan, maka magma ini akan terkeluar. Kemudian melalui rekahan-rekahan yang ada di permukaan bumi akan keluar menjadi lava. Kemudian lava ini akan membeku, seterusnya membentuk gunung berapi. Boleh? Paham? Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya cikgu geografi Anda lah. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Selamat berjumpa kembali pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.